kita buatlah, orang kata besar periuk besarlah kerak dia. Kita ambil lah periuk yang kecil, kita buatlah style kita. Kita bukan orang have-have ya. Kita bukannya orang have-have, tapi tak semestinya orang yang tak have-have tak boleh travel. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa cerita babe? Ya, bagi mereka yang belum mengenali aku, panggil saja aku Eddie. Aku nak berkongsi juga dengan korang semua, terutamanya kepada para pemula. Kepada para pemula iaitu beginners, newbies yang ingin menceburkan diri dalam bidang traveling, yang suka untuk merempit kat sini, istilahnya kuat berjalan ya, jangan salah sangka ya. Sebab orang yang biasa ikut aku merempit, dia tahu sangat istilah kaki rempit, dan grup aku pun dipanggil geng kaki rempit. Kuatlah berjalan. So, untuk otai-otai di luar sana, dan harap bantu-bantu akulah ya, terutama yang pada yang traveler tu ya. Tolong komen-komen sekiranya isi kandungan tip-tip yang aku beri ini tidak sempurna, ada cacat celanya, ada silapnya ya. Kat sini sebenarnya tidak ada mana cara yang betul dan mana cara yang salah. Cuma jika kita tidak mengikutkan sistem yang kita set sendiri, jika salah langkah, bermakna percaturan perjalanan kita tu akan menjadi agak sukar. Ada 10 tip utama sebelum korang nak menjadi seorang travelers ya. Maksud travelers kat sini adalah yang ingin berguna untuk travel sendiri. Okey. Tip nombor 1 yang paling penting adalah motivasi. Itu adalah sumber kekuatan dan tenaga yang patut diserapkan di dalam diri kita. Bila energi positif masuk ke dalam minda kita, dia akan memberi isyarat kepada semua sel-sel badan kita ya, untuk menggerakkan niat kita, nak menggerakkan perjalanan kita supaya mencapai matlamat. Itu yang paling penting. Motivasi diri mesti kena kuat. Yang kedua iaitu restu dan sokongan daripada orang-orang yang paling hampir dengan kita, terutamanya mak bapak kita ya. Mesti menyokong niat kita ya. Isteri kita pun juga penting sekiranya kita sudah beristeri ya, mesti menyokong niat kita. Yang biasa ikut aku merempit kebanyakan adalah wanita-wanita ya. Ada di kalangan mereka ramai mengatakan bahawa suami mereka ni tak suka nak merempit, tak suka nak berjalan, tak suka nak travel. Tetapi mereka tu menyokong minat dia adalah memberi sumber keuangan lagi untuk mereka berjalan. Itu yang paling penting. Bila orang yang berada di sekeliling kita, orang-orang yang kita sayang menyokong minat kita dan hobi kita, dan ia akan menjadikan kerja kita mudah, dan setiap perjalanan kita tu berucap di dalam doa-doa mereka. Ya, matlamat kita kena jelas. Untuk apa kita travel? Kita mesti mempunyai satu matlamat yang jelas. Kita mesti objektif dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita travel kerana kita nak belajar banyak perkara yang berkaitan dengan seni bina, cara hidup ataupun sosio budaya dia orang, kehidupan dia orang, dan kita ingin melihat landscape ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi matlamat kita kena jelas. Kalau matlamat kita tidak jelas, kita nak travel pasal orang lain travel, kita nak travel pasal jealous atau nak menunjuk kepada orang lain sebab orang lain pun travel, dan itu matlamat yang tidak jelas, niatnya tidak berapa elok, dan ia juga akan mengganggu gugat tentang niat sebenar kita untuk travel ya. Kita jangan terikut-ikut orang lain. Orang lain travel, kita pun nak travel. Tapi orang lain happy, dia dapat apa yang dihajatkan, dia dapat apa yang dimatlamatkan, tetapi kita tak dapat. Orang lain happy, kita tidak happy. Kenapa kita tidak happy? Pasal mereka mempunyai matlamat yang jelas, kita tidak mempunyai matlamat jelas ya. Bina rangkaian dia.
berkawanlah dengan sesiapa saja yang mempunyai minat yang sama dengan kita. Dalam Facebook, dalam Instagram, banyak grup-grup travelling, ya. Ada backpackers group lah, ada travel buddies group lah, macam-macam yang kita akan jumpa di Facebook ataupun Instagram. Berkawanlah dengan mereka, babe. Kita boleh mempunyai ramai kawan baik, tapi tak bererti kawan baik kita tu sama minat dengan kita, dan dia tidak boleh menjiwai jiwa kita. Jadi kalau kita nak menjinakkan diri dalam bidang travelling ni, atau nak jadi travelers, kita kena kawan dengan travelers juga yang mempunyai minat yang sama, yang mempunyai cita rasa yang sama, dan kita boleh bertukar-tukar pendapat, dan mereka boleh membantu kita untuk mencapaikan matlamat kita nanti. Kerana banyak yang kita boleh pelajari daripada mereka dengan tip-tip yang mereka ada, dan akan memudahkan lagi kita punya misi kita untuk menjadi seorang travelers yang berjaya, bukan travelers yang blur. Kita boleh ada kawan yang baik, tapi belum tentu dia boleh memahami kita, dan dia juga ada potensi untuk melemahkan semangat kita untuk menjadi seorang travelers. Banyaklah juga mungkin, ya, ada di antara kawan-kawan kita yang tidak menyokong niat kita, tidak menyokong dan tidak memahami niat kita, lalu dia orang mungkin akan memberikan punchline yang boleh melemahkan semangat kita untuk meneruskan niat kita untuk menjadi seorang travelers. Okey, jangan lupa bina rangkaian dan meramaikanlah persekitaran kita dengan rakan-rakan yang menjadi travelers, dan mereka yang akan banyak membantu kita kerana mereka banyak tip-tip yang baik tentang dunia travelling. Tip nombor 5 adalah berkaitan dengan bajet, ya. Kalau kita nak travel tak ada bajet, macam mana boleh, babe? Mesti kena ada bajet. Kalau tak ada bajet, no money, no talk, ya. Tapi tak semestinya untuk travel ni kita memerlukan satu jumlah yang besar. Ya, tengoklah bajet yang kita ada. Kalau kita ada bajet 1,000-2,000, kita travel lah di tempat-tempat 1,000-2,000. Kalau kita ada duit yang banyak, simpanan yang banyak, kita pergilah upkan sikit kita punya kluster kayangan tu. Kluster kayangan tu kita upkan sikit. Pergilah merempit di tempat jauh-jauh sikit, ya. Kalau kita rasa kita ada duit yang banyak, setengah daripada kita mempunyai sumber income yang tinggi, kita upkan lagi kluster kayangan kita tu, dan kita travel ala-ala luxury. Tak salah, ya. Yang penting kita merempit, ikut cara mana, ya, sama ada ikut cara sederhana, ikut cara mewah, terpulang kepada kemampuan masing-masing, ya. So bajet tak semestinya, ya, jangan khawatir bila orang kata nak travel ni, dia orang momok-momokkan dengan perkataan alamak duit banyak nak guna dan sebagainya. Silap, ya. Aku sendiri pun pergi travel dulu, ya, bajet tak banyak, tetapi kita buat, orang kata besar periuk besarlah kerak dia. Kita ambil lah periuk yang kecil, kita buatlah style kita. Kita bukan orang have-have, ya. Kita bukannya orang have-have, tapi tak semestinya orang yang tak have tak boleh travel, ya. Macam aku selalu tekankan bahawa every one of us deserve to travel, ya, untuk menikmati kebesaran Allah. Tip nombor 6 adalah pemilihan destinasi, ya. Sebagai pemula, sebagai beginners, sebagai newbies, ya, tak payahlah kita berangan nak pergi tempat yang jauh-jauh. Boleh pergi tempat yang jauh-jauh, tetapi kena ada somebody yang bersama kita, yang dah familiar atau yang boleh guide kita, yang boleh bawa kita, dan kita ni mengikut aja, yang tu boleh. Tetapi kalau kita rasa sangsi, tidak mempunyai kekuatan dan keberanian, pergilah yang dekat-dekat, ya. Dalam negara pun boleh cuba travel solo. Kita nak travel solo dalam negara, kalau terutama anak-anak dara ni pun, mak bapak kadang-kadang berat nak lepaskan seseorang, Tapi jangan risau, macam aku kata tadi, bahawa sokongan orang yang paling sokongan daripada orang-orang yang tersayang kita amatlah penting, ya. Cuba travel seorang-seorang, tengok buat backpackers ke, buat backpack ke di dalam negara, tengok senang atau susah, dapatkan feel dia dulu. Tip number 7 lah. Tip number 7, be humble. Kita kena humble,
Kadang-kadang setengah orang kita tengok baru melancong sekali dua dah tunjuk tinggi diri, tinggi hidung, tunjuk rasa terror. Nak jadi seorang traveller yang baik, tak kisahlah pemuda ke, apa otai ke, atau dalam, humble dia, kena humble. Kita tahu kita banyak ilmu, contoh dia, kita tahu kita banyak ilmu, contoh, bukan aku, orang lain lah, dah banyak ilmu, tetapi dia punya menjerit seolah-olah dia maha guru segala maha berguru. Ada juga yang baru sekali dua kali melancong, balik mendabik dada, seolah-olah dia otai dah, biasa melancong dan sebagainya. Itu tak humble namanya. Kita kena sentiasa merendah diri dan humble. Apa saja orang bercakap tentang travelling, termasuklah beginners atau newbies, ya, kita kena dengar, sebab apa yang mereka alami belum tentu kita alami. Jadi kita ambil benda tu sebagai satu proses pembelajaran untuk melengkapkan diri kita untuk menjadi lebih baik. Ya, manusia yang humble biasanya akan dapat ilmu lebih. Ya, jangan ingat orang yang otai, orang yang selalu juga pergi travelling pun banyak kesilapan yang dilakukan dia. Bila ada satu krisis yang berlaku ketika sepanjang dia travel, dan ada juga stuck dan tak boleh nak selesaikan masalah tu. Inilah bagusnya jadi orang humble. Kita lengkapkan diri kita dengan ilmu-ilmu daripada semua orang. Kalau orang tak tanya, kita tak jawab. Sebenarnya orang yang diam tu lagi banyak ilmu dia daripada orang yang banyak bercakap, yang jadi tong kosong. Ya? Jadi kena humble dan sentiasa rajin terus menerus untuk melakukan proses pembelajaran dan proses updatekan software-software yang ada dalam kepala kita untuk menjadi seorang traveller yang baik. Tip nombor 8 adalah kena sihat tubuh badan tu. Ya, kena sihat tubuh badan. Kalau kita tak sihat, macam mana kita nak travel? Setengah tempat yang kita nak pergi tu mungkin menggunakan banyak tenaga untuk berjalan dan sebagainya. Pengalaman aku lah bawa orang, tapi yalah, orang yang aku bawa ni semangat tinggi, tapi sebelum dia orang ikut tu, aku dah maklumkan metodologi atau metod perjalanan sepanjang perjalanan trip tu macam mana. Memang aku ni banyak membawa kereta, drive sendiri, dan kakak-kakak atau makcik-makcik yang ikut ni, ada yang sebahagian daripada mereka ada penyakit sakit lutut lah, ada yang macam-macam penyakit lah, yang tak kadang-kadang boleh menghadkan pergerakan diorang. Tetapi aku tak risau metodologi yang aku pakai, pasal aku tahu siapa yang boleh ikut ataupun siapa yang tak boleh ikut. Tetapi kalau kau nak jadi pemula, nak jadi beginners atau travelers, kalau yang muda-muda mungkin tak ada masalah, tapi yang baru-baru ni aku nasihatkanlah, jangan ikut, jangan pergi secara solo kalau kau ada masalah kesihatan. Yang keduanya, kalau kau pergi secara grup, kau tengok metodologi apa yang dia orang pakai. Kalau dia orang buat style banyak guna public transport, terutamanya yang pergi ke apa tahun-tahun ni ataupun negara-negara yang atau pergi meredah bandar-bandar ni, aku cadangkan tengok kekuatan diri kau. Kalau kau semangat kuat tetapi secara fizikalnya kau tidak mampu, nanti orang lain happy, kau tak happy. Yang keduanya, kau akan menyusahkan orang lain, menyusahkan kawan-kawan, dan kawan-kawan pun bengar. So tengok kesihatan kau, tengok kemampuan kau macam mana. Pilih rakan-rakan yang betul. Kita kena pilih rakan-rakan yang betul untuk merempit. Tu ayat dia. Alah, susah. Kadang-kadang ni susah nak bercakap. Ya, sebab sepanjang kita merempit, krisis sepanjang trip tu, 5 orang, 2 orang buat kepala kerikau, tak payah 2 orang, seorang je buat kepala kerikau cukup. Dia akan menyemarakkan energi negatif dan boleh mempengaruhi pemikiran kita. Kita jadi tertekan dan kita akan stres, dan akhirnya kita tak akan happy. Walaupun 8 hari kita berjalan bersama kawan-kawan, kalau benda tu berlaku di peringkat awal hari pertama dan kawan tu membuat hal, the rest of the days, ya, 7 hari 8 hari tu akan spoil kita punya suit, dan spoil kita punya travelling mood.
ya, kita jadi tak seronok. So pilih kawan-kawan yang satu hati, yang understanding, yang boleh memahami, dan cool dan tak cepat panas baran. Itu yang paling penting. Tip nombor 10 adalah pengurusan emosi, pengurusan intelektual, dan pengurusan spiritual. Nampak macam ilmu tu terlalu tinggi bagi kita. Tak, dalam bahasa mudah, ya. Belajarlah untuk kawal diri sendiri. Itu yang paling penting. Kita emosi mudah terjentik, terutama kalau rakan-rakan kita tu adalah rakan-rakan yang kita boleh ada 5 orang rakan travelers. Mereka mempunyai niat. Contohnya mereka mempunyai niat yang sama, minat yang sama, tetapi kita tak faham lagi tentang perangai kelima-lima makhluk ni. Ya. Macam tip nombor 9 tadi, aku dah kata, kalau ada di antara mereka yang kreko, suka buat hal, bad mood sepanjang masa, macam mana kita nak handle? Takkan kita nak bad mood sama? Kau punya bad mood je kau kira, bad mood aku kau tak kira. Takkan kita nak buat macam tu. Babe, kita katakanlah travel 8 hari 7 hari, 8 hari 7 hari lah, itulah kita akan bersama dia. So macam mana kita nak manage, kita nak manage spiritual kita, emotion kita, intelligence kita, ya. Itulah masanya kita nak praktiskan, kan? So belajar ilmu tentang pengurusan emosi, pengurusan spiritual, dan pengurusan intelligence kita. Dan bila kita jika berlakunya sesuatu krisis, maka ketika itulah kita memerlukan keintelijenan kita untuk memikirkan macam mana untuk mengawal atau menguruskan sesuatu krisis. Nilai spiritual kita, kena cool, banyak beristighfar, kita kena kawal dan kita kena manage juga, ya. Sabar. Aku biasa kena lah, kan. Orang ikut aku ni kadang-kadang aku bawa 30 orang perangai, babe. 30 orang perangai, bayangkan 30 orang perangai, macam mana nak menghadapi 30 perangai ni. Ada juga satu trip tu, enjoy, happy go lagi, daripada A sampai Z, tak ada masalah. Kadang-kadang ada juga satu grup tu kita pergi, seorang dua je buat masalah, tapi dia spoil the soup, spoil the whole soup, babe. So macam mana kita nak menghadapi masalah tu? So sabar, relax, tenang. Masa tu lah nak jadi budak baik. Sebab benda ni, connection ni penting, babe. Sebab kalau kita tak kawal, benda ni akan mempengaruhi orang lain dan dia akan spoil kita punya trip. Sepanjang trip tak akan happy. 30 orang, seorang cukup ada virus, cukup dia akan jadi lebih bahaya daripada COVID-19. Dia sedikit demi sedikit akan mempengaruhi orang lain. Kalau dia tak puas hati untuk diri dia, tak apa, dia pergi viruskan yang lain-lain untuk sama-sama satu geng dengan dia, sepakat dengan dia supaya dia tak puas hati sama. Mati, babe, matilah nak. Okay, itu 10 tip, ya, daripada aku, ya, untuk aku kongsi dengan korang, yang mana-mana yang korang ni baru nak belajar-belajar atau nak berjinak-jinak dalam dunia travelling, dalam dunia merembet. Itulah 10 tip daripada aku, ya. Mungkin ada kekurangan, mungkin ada cacat cela, ya, tak dinafikan, sebab itu adalah satu tanda aras biasa. Basic equipment, basic tool yang perlu ada pada diri kita, ya. Para otai-otai di luar sana, ya, kalau ada benda-benda yang aku tersalah cakap tu, tolong komen di bawah, ya. Dan aku rasa itu saja, dan itu adalah tip, ataupun nak kata tip tidaklah, itu adalah perkongsian sebenarnya, perkongsian pandangan daripada aku yang ada ilmu yang sedikit ni untuk para pemula, beginners, newbies dalam bidang travelling ni. Dan mana yang baik kau ambil lah, kalau mana yang tak baik tu kau simpan lah tepi, kan. Tak payahlah apa tu tak payahlah kejam-kejam apalah punya tip macam ni, kan. So sebenarnya banyak pendetailan yang aku kena buat, itu sebenarnya akan aku lakukan dalam video-video yang akan datang. Pasal video ni adalah tajuk dia ataupun isu dia, ada orang bertanya pada aku,
apakah tip-tip ataupun cadangan-cadangan atau pandangan-pandangan untuk menjadi seorang pemula dalam bidang travelling ni, untuk nak berjinak-jinak untuk jadi travelers, newbies dalam travelers. Jadi itulah pandangan aku dan cadangan-cadangan aku. Yang video-video akan datang, kalau aku berkesempatan, aku akan share dengan kau preparation before, during and after. Before kita nak travel, ketika kita travel, dan selepas kita travel. So sebelum tu, macam biasa, kalau kau suka video ni, tolong subscribe, tolong beri sokongan supaya aku dapat melahirkan lagi banyak-banyak video-video yang berupa ilmiah, berupa tip-tip, dan kalau orang tonton kita happy lah kan. Bila orang subscribe kita happy, pasal itu menunjukkan orang sokong ataupun orang bagi sokongan. Dan bila orang bagi sokongan dan orang menonton kita pun seronok. Bila kita seronok, kita akan lahirkan banyak lagi video-video ataupun video-video yang berguna dan berbentuk ilmiah atau berbentuk tip. Dan jika ada kelapangan, aku akan cuba membuat temu janji dengan otai-otai yang lain, otai-otai lain yang mempunyai metodologi cara travel yang berbeza daripada aku, untuk meminta mereka memberikan tip-tip untuk kita kongsi dalam YouTube channel aku. So jangan lupa subscribe, tekan butang subscribe yang ada di bawah. Dan kalau video ni bagus, kau pergi share banyak-banyak pada kawan-kawan, semoga ia bermanfaat. Yang itu aku akhiri dengan salam merempit and bye.